program-program online yang kita adakan secara percuma di setiap minggu di dalam platform kita, aplikasi PTTI Better Result. Dan insyaAllah melalui program yang hari ini kita lancarkan, iaitu PTTI Pecutan Akhir SPM, yang akan ditayangkan setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 10 hingga 11 pagi. InsyaAllah kita dapat membantu lebih ramai pelajar, dan seterusnya kita dapat membina culture ataupun budaya generasi muda yang cintakan ilmu. Dan seterusnya kita akan melahirkan generasi ataupun masyarakat-masyarakat yang berpendidikan. Saya percaya value pendidikan adalah value yang sangat penting, yang perlu ditanam dan juga dipupuk dalam setiap masyarakat kita. Dan saya percaya sebenarnya kejayaan seseorang dia bersandarkan kepada pendidikan, tetapi pendidikan ni dia adalah holistik, dia bukan hanya akademik semata-mata. Jadi saya harap melalui program PTTI Pecutan Akhir yang kita akan lancarkan pada hari ini, ia dapat membantu serta menyebarkan dengan lebih luas value pendidikan kepada generasi-generasi yang muda. Saya pohon doa dan juga semangat daripada everyone yang berada dekat sini untuk mendoakan kelancaran program kita, dan seterusnya kita dapat membantu lebih ramai pelajar-pelajar di seluruh Malaysia. Dan antara satu benchmark yang kita nak fight adalah untuk kita kurangkan bilangan pelajar yang gagal dalam subjek matematik. Sebab kalau kita melihat last year seramai 90,000 pelajar yang gagal matematik daripada 400 pelajar SPM yang menduduki subjek matematik. Akhir sekali, saya ucapkan ribuan terima kasih untuk semua pihak yang berada dekat sini, especially Media Prima, barisan guru-guru yang bersama dengan saya, dan juga semua rakan-rakan yang berada dekat sini. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Miss Fana. Kelas sahaja. Kalau seorang guru dia boleh mengajar mungkin dalam 30 ke 40 murid di dalam sebuah kelas dia sahaja. Platform sebegini boleh reach mungkin ratusan ribu, juta mungkin murid di luar sana. Untuk mereka, orang kata apa yang mereka dah belajar di kelas, bila mereka dengar balik melalui pembelajaran digital sebegini, mungkin akan lebih menguatkan ingatan dan juga menambahkan pemahaman. Sebab saya dulu nak pergi kelas tuition kena naik bas, bayarlah tambang 50 sen, dah pergi kelas 2 jam, balik naik bas lagi. Kalau bas lambat, kita pula tercongok dekat situ kan. Kalau ada pembelajaran digital sebegini, saya yakin akan memudahkan lebih ramai murid-murid untuk belajar dan meningkatkan pencapaian dalam SPM mereka. Saya rasa orang kata tidak meriah kalau kita tidak dengar sepatah dua kata daripada Ketua Pegawai Operasi Media Prima Omnia yang berbahagia Datuk Muhammad Effendi Omar. Dipersilakan. Saya jemput daripada yang saya hormati Puan Fana, Tuan Habib, sahabat saya Silian Paul, Datin Nora, dan tak lupa Ashraf, sahabat baik saya. Ada duta sini, duta ni saya tengok gambar je dia duta. Tak? sebentar lagi akan ada. Oh ya, saya tak sabar sikit. Jadi tuan-tuan AG pun ada, tuan-tuan dan puan-puan rakan media. Saya cuba nak recap sikit tentang penubuhan awal Didik TV ni untuk tuan-tuan dan rakan media yang mungkin belum tahu lagi asal penubuhan Didik TV di NTV7 ni. Pada ketika pandemik melanda negara, pada ketika itu seluruh negara, bukan setakat Malaysia saja, satu dunia tak tahu nak buat apa. Sebab virus ni tiba-tiba datang dan serang satu dunia. Satu dunia panik. Ini bukan perang, tapi virus yang tak tahu ujung pangkal daripada mana. Jadi kita ambil dalam konteks Malaysia. Pada ketika itu Malaysia tengah berada dalam keadaan yang sangat tenang, di mana virus ni merata-rata dah kena dekat rakyat Malaysia ni. Pada ketika itu keadaan saya rasa nak lebih dikatakan nak sampai darurat dah, betul tak? Jadi pelajar-pelajar tak boleh pergi sekolah. Bila tak boleh pergi sekolah ni, apa berlaku? Keciciran akan meningkat. Jadi pada ketika itu saya pun bukanlah nak bias kat mana-mana kerajaan ni, bukan cerita pasal politik Ini cerita macam mana Didik TV ni mula
kita perkenalkan. Pada ketika itu, Kementerian Pendidikan pun dimaklumkan bahawa perlu ada satu langkah yang mana nak pastikan pelajar-pelajar bukan saja luar bandar tetapi bandar ni yang tak boleh pergi sekolah ni dapat diberi pengajaran supaya tak ada lagi keciciran berlaku. Jadi alhamdulillah pada ketika itu Kementerian Pendidikan sangat berbesar hati untuk memanggil kesemua pengamal-pengamal platform media ni untuk berbincang macam mana kita boleh consider untuk pastikan bahawa pelajar-pelajar ni tak ketinggalan untuk belajar kerana tak dapat pergi sekolah. Jadi pada ketika itu saya ingat pada awal ni ramailah semua player yang datang sekali, Astro ada, RTM datang, media prima pun tak kecuali nak datang. Sebab pada ketika itu kita pun tak boleh nak fikirkan nak bagi channel mana, tak boleh nak korban macam mana sebab semua channel ni ada DNA sendiri, betul tak? Jadi alhamdulillah pada ketika itu kesemua platform ada, kesemua pengamal media ada, owner-owner media ada dan kita berbincang. Dan kita di media prima mendapat kata putus bersama dengan Kementerian Pendidikan untuk kita korbankan, boleh dikatakan korbankan NTV7 ni, salah satu beri kepada Kementerian Pendidikan untuk collaborate sama-sama untuk kita jalankan Didik TV pada ketika itu. Dan alhamdulillah saya ambil yang Puan Fana cakap tadi lah. Sebenarnya isu pendidikan ni adalah isu yang sangat penting bagi rakyat Malaysia. Guru-guru pun ada kat belakang ni cakap cerita pasal pendidikan ni, inilah orang yang membawa kita ke mana kita ada sekarang ni. Jadi pada peringkat awal kita bersetuju dengan Kementerian untuk kita collaborate sama-sama nak bagi ilmu ni supaya budak yang tak boleh pergi sekolah ni dapat belajar. Tapi adakah semua dapat belajar? Sebab tak bolehlah kita nak cover semua subjek, betul tak? Tapi alhamdulillah di bawah kepimpinan Saudara Silen, Cikgu Silen. Saya pun baru tahu hari ni Silen ada CJ perguruan. Betul ke Silen? Silen ni dah bayi-bayi mak saya dah. Sebab itu saya tadi dia cakap tu yang tahun 90-an tu mak saya. Saya tahun 2000, tahun 2000 Silen. You kenal mak saya ke? Okay, kita back balik kepada TV Pendidikan ni. Pada ketika itu Kementerian Pendidikan hantarlah guru-guru cemerlang untuk mengajar di TV. Apa manfaatnya sehingga sekarang? Kalau dulu guru-guru cemerlang ni datang dekat NTV7 ni ajar subjek-subjek penting kepada semua pelajar-pelajar yang menonton NTV7, tapi walaupun pada ketika itu pandemik sudah merundung, dah tak ada huru-hara lagi, pelajar dah boleh pergi sekolah, tapi manfaat yang kita nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan bahawa manfaat untuk Didik TV ni, guru-guru cemerlang yang tak mengajar yang banyak dapat manfaat ni boleh dikatakan adalah pelajar luar bandar dan juga miskin bandar. Kita tak risau pada yang golongan pertengahan dengan golongan atasan. Mereka ni boleh hantar anak pergi tuition anytime. Kalau orang kata, ada orang bagi komen kat kita, orang bandar, saya jumpalah, saya pergi kedai mamak, kata, oh Didik TV ya, anak saya tak tengok pun. Saya kata, bang, abang kerja apa? Anak abang tuition tak? Dia boleh pergi tuition. Tapi apa nasib orang luar bandar dan miskin bandar yang tak mampu hantar anak pergi tuition? Inilah saluran yang mereka mampu untuk tengok. Berdasarkan survey ni bukan NTV7 buat tau, bukan Silen Paul buat, bukan Emilia buat, bukan kita semua buat. Third party buat survey keberkesanan NTV7 ni. Kita ambil lah skop yang lebih kecil. Kita ambil skop kecil ni SPM lah, Pecutan Air SPM. Ini survey tau. Survey ni dibuat oleh third party. Kita tak bayar. Kita tak bayar kan? Kau bayar ke tak? Kau dah bayar, nanti orang ingat kita tak bayar kan? Okay, third party survey ni dia nak tunjukkan keberkesanan bahawa peratus orang yang lulus daripada dapat A, dulu dapat B banyak, tapi sekarang dah meningkat untuk dapat A. Yang dulu banyak dapat C, sekarang ni meningkat untuk lebih ramai dapat B. Keberkesanan, kajian keberkesanan. Yang ini bila kita dapat report tu, itu satu rahmat dan percayaan besar yang kita rasa kita boleh banggakan untuk dapat manfaat kepada pelajar-pelajar di luar sana. Jadi survey itu nampak peningkatan. Jadi apabila sekarang ni kerjasama dengan Kementerian Pendidikan masih lagi kita teruskan, dan saya ingat saya baru jumpa Cik Habib ni dengan Puan Fana ni baru saya ingat bulan 11 saya jumpa. Bulan 11. Bila kita jumpa bulan 11 kita just nak tukar, kita share lah pandangan. Kita dimaklumkan bahawa PTPTI ni banyak buat program-program untuk sekolah-sekolah. Dan guru-guru dia cukup cemerlang. Yang saya tengok result peratusan, you all pun ada peratusan yang cemerlang tu tinggi kan. Jadi kita pun tak ada, lepas kita dengar dan kita survey tengok pencapaian PTPTI, kita pun tak sangsi lepas tu untuk kerjasama dengan PTPTI. Berikan tepukan kepada PTPTI.
kita tak sanksi. Sebab matlamat kita juga di Media Prima, kita tak nak, kita collaborate dengan kementerian, kita tak buka ruang kepada mana-mana parti yang nak kembangkan pendidikan untuk lebih ramai mendapat manfaat. Kita tak pernah blok. Sebab tujuan pun kita kerjasama dengan kementerian, kita nak lebih ramai. Masa tu orang tak boleh pergi sekolah, betul tak? Kita nak dia dapat pendidikan berterusan. Tak ramai lagi stesen TV nak korbankan stesen TV dia untuk bagi pembelajaran percuma macam ni. Tak ada. Bukanlah kita nak kata kita mengambil maksudi, tapi kita korbankan bukanlah kerana dollar and cent. Dollar and cent satu hal lah, sebab kita perlu survive untuk airtime kita. Tapi ada apa yang lebih penting adalah kita nak pastikan anak-anak dan juga pelajar-pelajar ni tak keciciran. Untuk pastikan mereka dapat belajar masa keadaan pandemik tu. Kenapa kita teruskan dalam keadaan sekarang? InsyaAllah kita rasa kita tak stop ATP pendidikan ni. InsyaAllah kita akan teruskan sehingga diperlukan. Tapi kolaborasi itu kita ubah dah. Bukan dulu kita collaborate dengan government saja, tapi alhamdulillah sekarang ni kita dah ada daripada syarikat-syarikat swasta yang mempunyai misi yang sama untuk pastikan pendidikan ini dapat disebarkan dengan lebih luas dan skalanya lebih besar. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada PTPI, berikan tepukan paling gemuruh untuk PTPI. Dan kita berharap kolaborasi ini bukan saja datang daripada PTPI saja, kita pun menggalakkan kolaborasi daripada mana-mana private company yang buat bisnes pendidikan ni, untuk sama-sama kita bangunkan sistem pendidikan ni supaya lebih ramai golongan-golongan ni tak keciciran. Macam Puan Hana cakap tadi lah, tujuan you punya matlamat dan niat tu bagus. Saya ingat sistem pendidikan ni kalau lebih ramai lagi ada syarikat yang macam PTPI ni, saya ingat kita tak ada masalah dah selepas ni. Sebab tanggungjawab tu bukan saja dipikul oleh kerajaan, tetapi pihak swasta juga ambil tanggungjawab ni. Sekali lagi bagi Pak Meribah kita ucapkan terima kasih. Kita berharap kolaborasi ini bukannya terhenti di sini saja, dan PTPI akan sentiasa bersama dengan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.